Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada menyatakan bicara Isra' dan Mi'raj karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani. Halaman yang ke-19. Halaman yang ke-19, dua baris daripada atas. Wa syarahtu laka sadraka wa wada'tu anka wizraka wa rafa'tu laka zikraka. Dan aku luaskan bagi kamu dada kamu, dan aku buangkan daripada kamu dosa kamu, dan aku angkat bagi kamu sebutan kamu. 114 surah dalam Al-Quran, ada satu surah khas, iaitu surah Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak. Diturunkan buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika hampir peristiwa agung yang kita bicarakan, Al-Isra' wal Mi'raj, Rasulullah berhadapan dengan tahun penuh dengan kedukecitaan, kehilangan isteri yang disayangi, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, dan bapa saudaranya Abu Talib. Berat Rasulullah memikulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan bebanan yang terpaksa Rasulullah pikul. Allah bebaskan daripada apa jua halangan dan rintangan dengan turunnya surah Asy-Syarh. Amat istimewa ayat yang keempat dalam surah Asy-Syarh. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, kami tinggikan, kami angkat bagi dirimu itu, wahai Muhammad, zikrak, akan sebutan namamu. Itu penghormatan cukup istimewa dari Allah buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berjanji, Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan, angkatkan darjat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan nama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijunjung tinggi. Bagaimana sebutan Rasulullah dijunjung tinggi? Ya, melalui laungan azan. Apabila menyebut syahadah dalam laungan azan, di situ ada dua kalimah, asy-syahadatani, dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala beri penghormatan khas, digandingkan nama Allah yang maha tinggi bersama dengan sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi dalam iqamah, dinaikkan darjat Rasulullah, sebutan nama Rasulullah. Sekali lagi ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir.
maknanya digandingkan nama Allah yang maha tinggi bersama dengan nama junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laungan azan, iqamah, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat linnas wa ja'altu ummataka wasata, dan aku jadikan umat kamu itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi segala manusia, dan aku jadikan umat kamu itu yang pertengahan, adil lagi menjadi pilihan. Maka kita dapati di sini Allah Subhanahu wa taala memberi jawapan kepada permintaan permohonan rayuan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya yang kita lihat pada halaman 18 tu, Habiban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperakukan sebagai Habibullah. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala perakukan kerasulan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu pesuruh Allah yang istimewa. Sebab itu mendapat pangkat ulul azmi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Asy-Syarh. Maknanya surah yang istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi namanya perlepasan daripada bebanan, tekanan, begitu juga apa yang disebut sebagai segala permasalahan. Maka bebas daripada bebanan hidup, bebas daripada tekanan hidup, bebas daripada apa jua persoalan hidup. Seterusnya, diberikan pengampunan dosa, pembersihan, tak ada setitik dosa. Dan seterusnya, Allah perakukan betapa Allah Subhanahu wa taala tinggikan nama baik buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk Rasulullah. Malah Allah mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala muliakan Rasulullah dan muliakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad itu sebagai khaira ummatin, sebaik-baik umat daripada umat-umat nabi-nabi terdahulu. Ayat 110 surah Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kamu wahai umat Muhammad, khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Meletakkan betapa bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun orang kata apa, tumpang tui. Maknanya
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mendapat kelebihan sebagaimana kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat yang terbaik. Apabila kita ini umat yang terbaik berbanding dengan umat nabi-nabi terdahulu, jadi terbaiknya kita ni dari segi mana? Gandaan pahala. Berbanding dengan umat-umat terdahulu, kita mendapat gandaan pahala. Paling tidak, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Paling tidak 10 gandaan. Malah Allah Maha berkuasa, Allah boleh tambah sehingga 700 kali. Ni istimewanya umat akhir zaman. Dan yang kedua, keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai ummatan wasata. Ayat 143 surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat pertengahan. Kalau disebut di sini sebagai aku jadikan umat kamu itu yang pertengahan. Kenapa disebut umat pertengahan? Istimewanya umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat pertengahan, umat yang mengadili. Mengadili apa? Maka kita ini tidak hanya dibebani dengan apa yang disebut madiyah, kebendaan semata-mata. Dan kita juga tidak dibebani dengan apa yang disebut rohaniyah semata-mata. Maka mengimbangi antara madiyah, mata benda, dengan rohaniyah. Mengimbangi antara jasmani dengan rohani. Maka kita bukan umat yang hanya mementingkan kerohanian saja. Dan kita juga bukan umat yang hanya menumpukan jasmani, mata benda, apa benda, harta benda. Kita pertengahan. Kedua-duanya ada kepentingan, keperluan rohani dan jasmani. Itu maknanya mengadili. Dan kita akan menjadi saksi kepada umat-umat nabi-nabi terdahulu. Saksi ni apa? Contoh. Menjadi contoh kepada umat terdahulu. Wa ja'altu ummataka humul awwalun wal akhirun. Wa ja'altu ummataka la tajuzu lahum khutbatan wala salatan hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli. Dan aku jadikan umat kamu itu, mereka itu yang permulaan dan kesudahan. Apa istimewanya? Maka kita umat yang terakhir setelah umat-umat terdahulu menjalani kehidupan di muka bumi, maka kita akan belajar daripada kelemahan, kekurangan umat-umat terdahulu. Maka kita akan menjadi umat contoh kepada umat yang terdahulu. Oleh kerana kita dah mempelajari kelemahan, kekurangan, kecacatan umat-umat terdahulu, maka kita adalah umat yang terbaik. Oleh itu,
bebanan yang bakal ditanggung nanti apabila dibangkitkan di mahsyar tidak seberat bebanan yang ditanggung oleh umat Nabi-Nabi terdahulu. Menjelaskan betapa kitalah umat yang mula-mula dibangkitkan nanti di mahsyar dan yang diperhitungkan mula-mula sekali, yang dibangkitkan mula-mula sekali, yang menjalani perhitungan mula-mula sekali, yang akan memasuki syurga. Ini dia umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku jadikan umat kamu itu tiada melalui bagi mereka itu kejahatan dan sembahyang hingga naik saksi mereka itu bahawasanya engkau hamba-Ku dan pesuruh-Ku. Nak menjelaskan betapa maknanya umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada nilai. Nilai apa pula? Bermula dengan nilai iman. Itu persaksian, perakuan sebagai seorang hamba Allah dan sebagai umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan nilai iman, nilai Islam, dan satu lagi nilai ihsan. Maka sempurnalah kita berbanding dengan umat Nabi-Nabi terdahulu. Wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajilahum fi qulubihim. Dan aku jadikan daripada umat kamu beberapa kuat hati mereka itu mengambil pengajaran dalam hati mereka itu. Inilah dia umat akhir zaman, umat yang Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 8 surah Qaf. Tabsiratau wa zikra. Tabsiratau wa zikra. Ambillah apa ni? Tabsirah. Ambillah perhatian dan ambillah peringatan. Likulli abdin muni. Jadi istimewanya kita umat akhir zaman, umat yang untuk kembali kepada Allah, bertaubat, kita perlukan dua nilai. Umat yang tabsirah, sentiasa ambil perhatian, dan yang kedua zikra, ambil peringatan. Umat Nabi-Nabi terdahulu, apabila dia melakukan kesalahan, Allah azab terus, tenggelam habis. Bagi kita ni, diberikan dulu kepada kita apa yang disebut takdib, mengajar adab. Ya, dunia bukan tempat untuk kita menerima azab, tetapi dunia adalah tempat untuk kita belajar adab, takdib. Dan di dunia ini bukan siksaan tetapi peringatan. Ta'un yang kita kata sekarang ni, COVID-19, sebenarnya ianya adalah saki baki, azab yang Allah timpakan kepada umat Nabi-Nabi terdahulu. Habis, adakah wabak yang kita hadapi ini azab? Sebenarnya wabak yang kita hadapi ini merupakan peringatan dari Allah. Sebab itu kita kena tabsiratan wa zikra, ambil perhatian, ambil peringatan.
Kalau umat Nabi-Nabi terdahulu, dia kena wabak, mati semua. Habis, senyap, sunyi. Tukar. Generasi lain dah tak ada. Diseksa. Kita ini, yang kita alami adalah saki-baki daripada umat Nabi-Nabi terdahulu sebagai peringatan dari Allah. Ini peringatan dari Allah. Allah Ta'ala ajar adab kepada kita, peringatan. Sebab itu dikata kuat hati mereka itu pengajaran. Di dalam hati mereka itu. Wa ja'altuka awalan nabiyyin khalqa wa akhirahum ba'atha. Dan aku jadikan akan dikau wahai Muhammad awal nabi kejadian dan akhir nabi bangkitan. Setelah, maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan khas buat junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala bagi pula keistimewaan khas kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila adanya khas, adanya umum. Kali ini Allah beri kelebihan. Dia kalau istimewa tu lebih khas. Istimewa tu khas. Ni kelebihan yang Allah berikan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan, kelebihan, keutamaan. Istimewa ni khas. Orang lain tak dapat. Kelebihan, masing-masing ada kelebihan kan. Orang ni ada kelebihan sini, orang ni ada kelebihan itu. Keutamaan maknanya daripada kita kata nilai-nilai kebaikan itu ada yang lebih utama. Jadi dia darjat itu, keistimewaan, kelebihan, keutamaan. Ini Allah berikan pula kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kelebihan. Dan aku jadikan akan dikau awal nabi kejadian dan akhir nabi bangkitan. Wa ja'altuka awwala man yuqda lahu yaumal qiyamah. Dan aku jadikan dikau awal mereka itu yang dihukumkan pada hari kiamat. Jadi ada orang dia lebih selesa kalau dia mula-mula sekali. Dalam pertandingan apa, dia nak dia peserta pertama. Kenapa? Apabila dia peserta pertama, jadi dia dapat memberi persembahan yang terbaik. Tapi kalau dia peserta terakhir, takut-takut dia dah dengar orang pertama baca, orang kedua baca, alamak, aku tak boleh lah macam dia. Nak nyatakan begitulah. Itu katanya ada kelebihan peserta pertama, ada kelebihan peserta terakhir. Kalau dia tu memang orang yang ada keistimewaan, lebih baik dia peserta terakhir. Kerana keistimewaan tu orang lain tak ada. Jadi dia dengar peserta pertama baca, alamak, lagu Nahawan pun tak pandai bawa, Uslah pun tak kena. Dia tengok, alah, dia ni hanya boleh lagu Jiharka je. Teranum Jiharka, lain tak pandai. Soba langsung.
Lagi tak reti benda ni. Macam ni dia boleh wuslah pula. Dia boleh tukar-tukar pula. Daripada jiharka, dia boleh tukar pada soba, dia boleh tukar pada rush. Oh, orang terkejut. Boleh tu. Jadi kalau kita tak ada keistimewaan nakiyah, baik jadi usaha pertama. Jadi nanti kita tak tertekan. Kalau tak ada keistimewaan, tiba-tiba kita peserta akhir, kita dah dengar orang baca sedap. Aku macam mana boleh lah. Kita sendiri tertekan. Contoh begitu. Lah kalau kita ada keistimewaan tak apa. Nak kena faham yang itulah. Bagi Rasulullah SAW dah memang ada keistimewaan. Jadi ini kelebihan apabila Rasulullah SAW itu mula-mula yang dihukumkan pada hari kiamat. Kenapa? Ringan. Benda yang ringan, cepat. Wa ja'altuka, ada tukar ni pula. Wa a'taituka sab'an minal mathani lam a'tiha nabiyan qablaka. Dan aku berikan di kau akan 7 ayat yang diulang-ulangi akan dia dalam sembahyang, iaitu surah Fatihah. Tiada aku beri akan dia akan satu nabi yang dahulu daripada kamu. Maknanya inilah dia ummul kitab, surah Al-Fatihah. Sab'al mathani, 7 ayat yang kita dikehendaki mengulang-ulangkan setiap kali kita mengulangi sembahyang. Sebab itu disebut dalam hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra sab'al mathani. Tidak dikira sah sembahyang itu kiranya tidak dibaca 7 ayat yang dikehendaki mengulang-ulanginya, iaitu ummul kitab, surah Al-Fatihah. Maksudnya Nabi terdahulu solat dia tak ada Fatihah. Dia tak ada kitab Al-Quran. Kita yang ada kitab Al-Quran. Kita yang ada kitab Al-Quran. Tinggal lagi istimewanya kita umat akhir zaman ni kerana solat kita tu melengkapi berdiri, rokok, sujud. Ada umat Nabi-Nabi terdahulu, solat dia tu berdiri sahaja. Berdiri dengan memuji Allah. Sebab itu kita tengok macam Bani Israel, bangsa Yahudi Bani Israel. Kenapa dia tak rokok? Dia berdiri. Dia berdiri di iktidal sahaja. Bagi kita melengkapi apabila berdiri itu, iktidal itu nilai alam tumbuhan. Kerana alam tumbuhan tu berdiri. Macam tu macam agama Buddha kan, dia sujud dia tunduk. Rokok itu alam haiwan. Haiwan kan rokok. Sujud itu alam lautan. Lautan kan ombak ni. Nilai itu istimewanya kita. Dan iktidal, ada malaikat yang diiktidal. Di nilai malaikat yang iktidal. Waman haulahu. Kan di Sidratul Muntaha tu kan, malaikat yang iktidal sampai kiamat, malaikat yang rukuk sampai kiamat, malaikat yang sujud sampai hari kiamat.
Maknanya istimewa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah salatnya. Wa ataituka khawatima suratil baqarati min kanzi tahtil arshi lam a'tiha nabiyan qablaka. Dan aku berikan di kau kesudahan surah Al-Baqarah daripada perbendaharaan di bawah arasy. Tiada ku beri akan dia seorang nabi dahulu-dahulu daripada kamu. Dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, ayat 285 dan ayat 286. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Menjelaskan bahawa maknanya apa pun kehendak, kemahuan, hajat kita, jangan kita tinggalkan membaca dua ayat ini. Dengan kata lain, apabila kita mendirikan solat sunat hajat, sebaiknya selepas solat sunat hajat, bacalah dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kerana nilai yang diberikan khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kanzu tahtil arsy, perbendaharaan di bawah arasy. Jadi di bawah arasy ni ada perbendaharaan apa? Dia balik semula. Baitullah. Di situlah Al-Masjidul Haram. Baitul Maqdis, di situlah Al-Masjidul Aqsa. Kemudian melepasi langit dunia, as-sama'ud dunia, Baitul Mamdud, penempatan yang luas, Baitul Mamdud. Kemudian barulah Baitul Izzah. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Melepasi langit ketujuh, Baitul Baida. Baitul Baida. Kemudian barulah sampai tempat yang indah, Baitul Ma'mur. Melepasi Baitul Ma'mur tu, itu yang nak sampai ke namanya Sidratul Muntaha. Jadi melepasi Baitul Ma'mur nak pergi ke Sidratul Muntaha tu namanya Baitu Bahril Hayat. Baitu Bahril Hayat, penempatan lautan kehidupan. Sampailah ke muncaknya tu, Al-Muntaha. Muntaha tu ke muncak. Sidratul Muntaha tu ke muncak. Gunung Muntaha. Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, maka di bawahnya tu ada yang disebut dengan Baitu Bahril Hayat, penempatan lautan kehidupan. Jadi apabila daripada Sidratul Muntaha itulah yang di situ adanya Arash yang disebut
Maknanya sebelah kanannya syurga, hadapannya arash. Jadi di bawah arash ni lah, di bawah arash ni lah Baitu Bahril Hayat, penempatan lautan kehidupan. Maknanya di situlah adanya perbendaharaan. Wafis sama rizqukum, di langit sana ada rezeki untuk kamu. Jadi kalau kita ada hajat, jangan lupa membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Nak memperlihatkan ini umat akhir zaman, Allah beri kelebihan. Betapa maha luasnya perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yelah, setakat nak jawatan Menteri Agama aja apa kita, kan? Perbendaharaan Allah tu lagi banyak. Contoh. Ya, seperti agama. Yelah, kerana belum 2 tahun dah diambil orang. Kesian. Nak jelaskan perbendaharaan Allah tu maha luas. Jadi bacalah 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Sebab itu kalau majlis doa selamat, majlis tahlil, kenduri arwah, apabila maknanya imam tu memang dia nak tahlil panjang, dia akan baca kan 2 ayat yang terakhir. Tapi kerana masing-masing semua nak cepat, kerana kegolikan kambing tu, tu yang semua skip, potong. Tahlil ringkas saja. Lupa bahawa kita umat akhir zaman diberikan kepada kita kanzu tahtil arsy, perbendaharaan di bawah arasy. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahim.